Jadi sekarang kita pergi kepada stadium ini, ya boleh teruskan ya slide itu, helai demi helai ya. Saya akan buat ulasan selari. Tapak yang dicadangkan adalah di Bukit Berbau ya, di Pasir Putih, sempadan dengan Macang. Dan kita jangka ini boleh menjadi pusat pertumbuhan baru, dan ia adalah dalam ataupun di sisi Lebuh Raya Kota Baru Kuala Kerai yang kita cadangkan. Dan pada asalnya jaraknya adalah 5 km daripada Lebuh Raya baru. Tetapi dalam jawatankuasa induk baru ni, pengarah perancang fizik perancang negeri mencadangkan supaya ia dirapatkan sehingga kita boleh lihat daripada Lebuh Raya bandar Red Warrior City ini. Dan insya-Allah jawatankuasa Lebuh Raya boleh mempertimbangkannya. Dan bagi susuk keluar penyuraian trafik, kita akan buat design yang baru ya. Buat jalan terus ya. Jalan terus. Ini tapak dia. Pada masa Google satellite ni diambil, ada awan ya. Ada awan di tapak ini. Kemudian desainnya adalah ini tapak kedudukan yang ada di tapak ini sekarang. Dan sebahagian daripada bukit itu yang masih berhutan, kita cadangkan dijadikan penempatan residential eksklusif seperti Bukit Tungku yang ada di Kuala Lumpur. Anak-anak Kelantan korporat yang banyak duit sikit boleh tempah bagi kedudukan eksklusif ini ya. Hari ini nampak padang kosong ya, tapi kalau anda lambat mungkin bandar ini telah pun dipenuhi ya. Jadi kena book awal-awal ya. Bob terus sajalah, saya akan berikan ulasan. Cadangan asal 150 meter tetapi ekar, tetapi kerajaan telah meluluskan menjadikan rectangular shape 250 ekar ya. Ini cadangan lebih kurang, tapi saya nak fokus pada stadium saja kerana masa tak cukup pada petang ini ya. Konsep stadium dicadangkan oleh arkitek. Kita ada 7 syarikat yang telah memberikan tawaran, tetapi kita pilih arkitek Just Saleh yang telah memberikan konsep jalan terus ya, tak tunggu ya. Saya nanti suruh berhenti mana tempat yang patut berhenti. Ini gambaran kasar permulaan stadium ini ya. Berasaskan kepada konsep rebana ya. Konsep rebana di mana rebana adalah antara warisan tradisi kita, dan kita menggunakan rebana dengan adanya podium bagi penonton keluar masuk ke stadium ini supaya mengelakkan jam kepada penonton, dan di bawah itu kita boleh gunakan sebagai parking. Jalan terus ya. Daripada konsep rebana ini, kemudahan stadium kita ini adalah bertaraf antarabangsa, dan insya-Allah stadium ini adalah sangat menarik reka bentuknya, dan ia menjadi satu ikonik bagi bukan sahaja negeri Kelantan, bahkan mungkin untuk Malaysia. Teruskan. Berciri tempatan moden, rekaan berteknologi hijau, mampan sosial ekonomi dalam sekitar. Ini berbana seperti mana kita semua tahu. Daripada rebana ini kita bendakan konsep design stadium ini. Teruskan. Ini adalah antara cadangan fasad yang kita akan masukkan ke dalam stadium ini. Dan stadium ini dalam esko yang terakhir telah diputuskan terus ya. Teruskan ya. Memuat 45,000 penonton dengan 2 aras ya, ataupun 2 tiers. Tier yang pertama ataupun aras pertama, teruskan. Ini gambaran warna ya. Oleh kerana Red Warrior adalah satu simbol yang telah disepakati oleh rakyat Kelantan, kita mengekalkan wujudnya mulawin ataupun warna-warni berwarna merah menggunakan beberapa jenis bahan tertentu ya. Dan ini gambaran kasar stadium ini dari hadapan, dan seterusnya. Terus aras pertama 22,000 penonton, dan aras kedua 23,000 penonton. Dan stadium ini adalah stadium olahraga ya. Kita bukan stadium football semata-mata. Lagi, ini adalah gambaran cermin ataupun bingkai luaran yang akan mewarnai stadium ini, supaya ia melambangkan bendera negeri Kelantan dan juga warna rasmi Red Warrior,
Dan ini antara contoh bagaimana kita akan menggunakan material yang boleh membalikkan cahaya pada waktu malam dan juga pada siang hari. Ini konsep dalam dia. Ini adalah antara konsep-konsep kita. Alhamdulillah, kita akan menggunakan teknologi terbaru di mana ground and air source cooling dan panel suria ataupun solar panel dan lain-lain. Teknologi hijau yang terkini. Silakan. Ini gambaran dalam foyer stadium ini. Ini kita akan gunakan konsep di mana penonton yang eksklusif, dia nak exclusivity, dia boleh menempah dewan-dewan untuk dia menonton sama-sama geng dia, ya, dengan harga lebih mahal, dengan ada hidangan, minuman dan lain-lain. Teruskan, ya, teruskan, ya, teruskan. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi idea dan cadangan, kita masih terbuka, tapi ini cadangan asas kita. Teruskan. Ini kelas sikit lah, ya. Ada Kelantan sikit lagi, kalah lah Bukit Jalil. Ada satu slide lagi. Saudara Bob teruskan, saya akan teruskan dengan penjelasan yang lain. Dan stadium ini dijangka bernilai 120 hingga 150 juta ringgit. Dan insya-Allah kita akan letakkan batu asas pada awal bulan Julai. Dengan syarat tidak ada pilihan raya datang pada waktu itu, ya. Awal Julai, ya. Kalau ada pilihan raya pun insya-Allah akan diteruskan, ya. Dan kita berharap 5,000 anak muda Kelantan boleh hadir pada hari perasmian. Masa kita merasmikan letak batu asas lebuh raya baru ni, ada 2,500 orang ramai hadir. Yang stadium ni kita nak 5,000 berpakaian merah. Red Warrior datang daripada seluruh negara. Dan ada mencadangkan sehari sebelum tu kita ada perlawanan bola sepak antara klub-klub Red Warrior di seluruh negara. Dan hadir pada 5,000 orang pada hari perasmian tersebut. Kerja-kerja bagi penyiapan plan pembangunan untuk kelulusan, geotechnical soil test dan lain-lain telah bermula sekarang, ya. Dan penyediaan tapak insya-Allah akan bermula sebaik-baik jawatan kuasa senti negeri memberikan kelulusan pembangunan kepada projek ini. Ini antara gambaran lain stadium ini. Secara bersekali dengan bandar Red Warrior City itu sendiri. Dan kami jangka dalam masa 15 hingga 20 tahun ia akan menjadi sebuah bandar yang lengkap, yang berprestij di negeri Kelantan. Pada waktu Tok Guru buat Bandar Baru Tunjung dulu, semua orang mempersendakan tak mungkin Kerajaan Kelantan boleh bangunkan Bandar Baru Tunjung. Pada hari ini Bandar Baru Tunjung dari segi gerak kerja pesanan tanah hampir sudah optimum, ya. Masjid yang dicadangkan di sini adalah bereka bentuk Masjid di Al-Aqsa, ya. Jadi yang ada dalam desain ini insya-Allah akan diolah semula, ya. Dalam jawatan kuasa kita telah mencadangkan masjid bereka bentuk Masjid Al-Aqsa akan dibina di sini. Dan di sepanjang di dalam stadium ini sendiri juga ada kemudahan-kemudahan solat di seluruh para kawasan stadium. Kerana kita nak memberikan imej yang berbeza daripada stadium-stadium yang lain, insya-Allah. Ada orang tanya, adakah kita mampu buat stadium ini? Jawapannya adalah Stadium Sultan Muhammad yang lama itu dibina oleh Kerajaan PAS. Kalau 40 tahun dulu Stadium Sultan Muhammad boleh dibina oleh Kerajaan PAS, 40 tahun dulu takkanlah dengan adanya Datuk Taki dalam Esko, Datuk Ni Amar dalam Esko, Datuk Anwar Tan dalam Esko, Datuk YB Fatah ada dalam Esko, abad ke-21 kita tak boleh buat stadium baru. Jadi itu jawapan mudah kita kepada apologetik yang dihadapkan kepada kita.